Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya dan rakan-rakan saya dari kumpulan 7 ingin membentangkan tentang tamadun Minoan. Saya bernama Lee Pei Chen dan nombor kad matrik saya A170061. Seterusnya saya akan membentangkan tentang permulaan tamadun Minoan. So, budaya Minoan juga disebut pre-Hellenic culture. Cretan atau Minoan berkembang di Pulau Crete atau tahun 3000 awal century sehingga 1450 century kira-kira. Salah satu teori yang paling umum adalah bahawa penduduk pertamanya berasal dari Anatolia dan tiba di pulau sekitar 7000 sebelum Masehi. So, walaupun ada perbezaan di kalangan ahli sejarah, budaya Minoan biasanya dibahagikan kepada 3 tempoh yang berbeza. Pertama, tempoh pra-pra-pra, tempoh Protopalakia dan tempoh Neopalasia. Kesemua mereka mengambil rujukan sebagai pembinaan palasios kaya seni bina yang paling penting dalam tamadun itu. Yang kedua, Minoan berubah. Dengan langkah ini, orang Kreta pergi dari ekonomi berdasarkan pertanian ke yang lain yang berkembang dengan perdagangan sebagai kegiatan utama. So, yang kedua, terdapat sedikit data tentang ciri-ciri tamadun ini sebelum tahun 2700 sebelum Masehi. Tarikh ia mula mendapat kepentingan di bahagian Mediterranean. Ia adalah masa ketika mereka mula menggunakan mesin bubuk di tembikar dan mengembangkan industri metalurgi gangsa kecil. Yang akhir sekali, menurut para pakar tamadun Cretan dianjurkan pada waktu itu secara komunal, terdapat kutus kesuburan asas perasaan agama mereka. So, presentation saya hingga di sini. So, saya paskan kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan kumpulan kita. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita beralih pula kepada Neopalatia Minoic atau dipanggil sebagai Istana Kedua. Tempoh ini dianggap sebagai puncak budaya Minoan, misalnya dengan pembinaan struktur Istana Knossos. Orang Cretan yang berasal daripada Crete, iaitu sebuah pulau yang sangat besar di Greece sekarang, menubuhkan bandar-bandar baru, istana baru di atas runtuhan bandar orang-orang dahulu kala, berbentuk seperti labirintin yang sangat bersimpang siur dan terdiri daripada pelbagai tingkat sebagai tambahan kepada Propylaeus Monumental. Setiap pusat pentadbiran bertanggungjawab ke atas wilayah besar, daratan dan maritim. Pembinaan pelabuhan meningkatkan lagi aktiviti perdagangan tamadun ini. Setiap istana mempunyai seorang raja yang mengetuai hal politik dan agama. Ada teori yang mencadangkan hierarki boleh wujud antara raja yang berbeza dengan salah satu Knossos di hadapan mereka. Kira-kira abad ke-17 sebelum Masihi, bencana alam telah berlaku dan memusnahkan perkembangannya, dan ramalan teori ini mengatakan ianya adalah kerana gempa bumi yang sangat dahsyat. Beberapa istana termasuk istana Knossos telah musnah, walaupun yang terakhir telah dibangkitkan semula ketika Achaeans menyerang daerah itu dari Peloponnes. Post-Palatal Minoic. Bencana alam semula jadi memberikan kesan buruk kepada tamadun Minoan, namun mereka bangkit dan dapat mengatasinya dan meningkatkan kuasa mereka di kawasan itu. Antara 1400 hingga 1600 sebelum Masihi, kapal Cretan tiba di Sisilia dan beberapa pulau Aegean, dan bandar Knossos ketika itu dikuasai oleh putera Minoan, disatukan sebagai pusat kekuasaan pulau itu. Menurut beberapa legenda Yunani, Crete telah menjadi thalassocracy. Thalassocracy ini adalah sebagai ketua lautan. Ini bermakna dia berpusat di domain maritim. Tokoh legenda yang mewakili tentera laut adalah dipanggil sebagai Raja Minos yang menguasai laut Yunani. Legenda Minotaur dilahirkan dan dikaitkan dengan tokoh Minos dan pahlawan Yunani lainnya. Matahari terbenam atau ocaso.
Istana Knossos sekali lagi musnah dan bermulanya sebagai pengakhiran tamadun Minoan. Tiada sebab yang pasti, namun sesetengah pakar mengatakan ia adalah kerana pencerobohan orang Achaeans yang mengasaskan Mykenae di Peloponnes sekitar 1500 sebelum Masihi dengan pengaruh Cretan yang sangat jelas. Namun, penyelidik lain ada yang menganggap kemusnahan tamadun Minoan ini adalah kerana letusan gunung berapi di Greece, Santorini yang sangat ganas dihasilkan 112 km dari Crete. Sesetengah orang mendakwa ia adalah asal legenda Atlantis. Nama saya Arifah binti Kamar, ID matrik A167843. Jadi seterusnya ialah lokasi dan geografi. Tamadun Minoan berkembang di Pulau Crete, Tenggara Greece yang terletak di Laut Aegean di bahagian timur Mediterranean yang menjadikan ia sebagai kuasa komersial. Crete terletak di pusat komunikasi maritim di antara Asia, Eropah dan Afrika. Geografi pulau itu didominasikan oleh pulau bergunung dengan pelabuhan semula jadi. Dan keadaan ini merupakan punca pembentukan pelbagai gua yang digunakan sebagai tempat pelindungan atau tempat ibadat. Terdapat beberapa ciri-ciri Yang pertama ialah Istana Minoan. Pada tahun 1899, seorang ahli arkeologi bernama Arthur Evans membeli sebidang tanah di Bandar Knossos dan mula mengekskavasi. Beliau menemui tinggalan istana yang indah dengan lorong dan halaman yang bersirat yang dibina dengan mozaik, fresko, patung dan imej lembu jantan. Istana tersebut mempunyai pagar sesat di bawah tanah, iaitu labirin yang dikawal oleh raksasa yang menakutkan, iaitu Minotaur. Yang kedua ialah penulisan. Bahasa yang mereka gunakan ialah Ethio-Cretan, iaitu teks Cretan asal. Ia tidak boleh retak dengan teks linear tulisan. Terjadinya pos budaya kerana terdapat pencerobohan tamadun Mycenaean dan mereka beralih kepada teks linear B, iaitu abjad Yunani awal untuk mengingati sesuatu. Yang ketiga ialah seramik. Pada tempoh awal Minos, seramik bercirikan pola Greece linear, berpilin, segitiga, garis melengkung, silang, motif tulang ikan dan seumpamanya. Pada tempoh pertengahan Minos, reka bentuk semula jadi ialah bercirikan ikan, sotong, burung dan lilin adalah biasa bagi mereka. Dan pada tempoh akhir Minos, bunga dan haiwan merupakan ciri utama tapi diperbagaikan. Gaya istana bagi kawasan sekitar Knossos bercirikan ringkasan geometri kuat, bentuk semula jadi dan lukisan monokrom. Fresko merupakan bentuk seni utama semasa tempoh budaya Minos. Dan terakhir sekali ialah bagi seramik, terdapat contoh iaitu pasu yang berukirkan sotong gurita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Alia binti Muhammad Afandi. Nombor matrik A168913 akan menerangkan ciri-ciri bagi tamadun Minoan dari segi perdagangan, penyerapan elemen budaya, mitos Minotaur dan talassokrasi. Kedudukan tamadun Minoan yang strategik di Mediterranean Timur memberi kelebihan kepada kaum Minoan untuk membina laluan perdagangan yang penting di Mediterranean. Dan dikatakan juga kaum Minoan mahir menjalankan perdagangan dan juga mahir menghasilkan craft seperti tembikar. Dan mereka juga menanam zaitun dan menghasilkan minyak zaitun yang merupakan ekspor utama pada ketika itu. Dan juga dikatakan terdapatnya bukti pada kemuncak tamadun Minoan terdapatnya pembinaan pelabuhan baru yang membantu kegiatan perdagangan pada zaman itu. Dan terdapat juga bukti yang menunjukkan bahawa kaum Minoan ini memonopoli hampir keseluruhan kawasan Mediterranean dan laluan perdagangan mereka termasuklah Anatolia, Syria dan Mesir.
Seterusnya adalah ciri penyerapan elemen budaya dalam tamadun Minoan. Yang pertamanya, kegiatan perdagangan antara kawasan sekitar Pulau Crete mempengaruhi penyerapan elemen budaya tamadun Minoan, dan pengaruh yang paling penting yang diterima oleh orang Minoan adalah berasal dari Yunani, Cyclades, Asia Kecil, Syria dan Mesir, di mana kawasan-kawasan ini adalah kawasan perdagangan dengan tamadun Minoan. Dan pengaruh kebudayaan Minoan di luar Pulau Crete menonjol dengan kehadiran barangan buatan tangan kaum Minoan yang berharga di tanah besar Yunani. Dan dapat juga dibuktikan terdapatnya hubungan antara Mesir dan tamadun Minoan juga penting, kerana terdapatnya seramik tamadun Minoan yang terdapat di bandar-bandar Mesir. Seterusnya, ciri yang terdapat dalam tamadun Minoan ini adalah mitos Minotaur. Minotaur ialah makhluk mitos yang digambarkan sebagai sebahagian manusia dan lembu jantan, di mana di bahagian kepala adalah berkepala lembu dan di bahagian badan adalah berbadankan manusia. Dan Minotaur ini merupakan makhluk ganas dan kuat yang menyantap daging manusia. Dan Minotaur ini dikatakan tinggal di tengah-tengah labirint yang merupakan pembinaan seperti jalan berselirat ataupun maze yang rumit yang direka oleh arkitek Daedalus dan anaknya atas perintah Raja Minos dari Crete, di mana pembinaan labirint ini adalah untuk mengelakkan Minotaur daripada terbebas dan mengganggu keselamatan warga setempat pada ketika itu. Okey, ciri yang terakhir adalah thalassocracy, dan thalassocracy ini merujuk kepada peradaban yang mempunyai empayar maritim dan mengawal perdagangan. Dan menurut tulisan para sarjana Yunani telah menunjukkan bahawa pada masa tersebut Crete telah menjadi sebuah thalassocracy, di mana Crete ini adalah merupakan tempat di mana tamadun Minoan berkembang. Dan tamadun Minoan ini berpusat di domain maritim, dan tokoh legenda yang memiliki kuasa tentera laut ialah Raja Minos yang dikatakan menguasai laut Yunani pada ketika itu. Kaum Minoan dikenali sebagai bangsa pelaut, pembina kapal terbaik dan menguasai empayar maritim yang tersangat luas di Mediterranean. Dan kita dapat lihat pengaruh tamadun Minoan sebagai empayar maritim dapat dilihat dalam bidang kesenian peradaban Minoan, seperti contohnya terdapatnya mural dolphin di dinding istana pada ketika itu. Selamat sejahtera Doktor dan rakan sekalian. Nama saya Eric Sun Chichong, nombor matrik A171924. Hari ini saya ingin menceritakan tentang organisasi politik dan sosial tamadun Minoa. Bagi pentadbiran tamadun Minoa, pertubuhan politik dan sosial tamadun Minoa menurut data mengenai organisasi politik dan sosial budaya Minoa tidak terlalu mutamat. Kedudukan geografi ini di pulau ini pada zaman Minoa adalah dengan penggunaan lebih dari 2,000 meter yang memisahkan wilayah, dan mungkin pada awalnya setiap bandar mempunyai autonomi yang luar biasa. Seterusnya, politik dan peperangan sentiasa berkaitan, tetapi dalam kes Kretan, air tidak kelihatan seperti begitu. Istana-istana tidak mempunyai dinding atau bangunan pertahanan lain sama seperti struktur yang ditemui di pulau itu. Dalam bahagian pentadbiran, terdapat pakar yang mendakwa bahawa tamadun Minoa boleh dibahagikan kepada beberapa pusat pentadbiran. Bilangan pusat pentadbiran yang tepat tidak dapat diketahui kerana air bergantung kepada pendidikan yang bervariasi antara 3 dan 10. Dalam distribusi geografi dan kepentingan mereka berubah dari semasa ke semasa. Selain itu, dari aspek organisasi sosial, budaya Minoa adalah salah satu daripada orang-orang yang paling agitator pada zaman dahulu, sekurang-kurangnya dalam permulaannya. Dengan itu, sedikit demi sedikit, elit tertentu telah diciptakan yang menguasai kuasa politik dan komersial dan agama. Dari segi ekonomi, Kretan telah membangunkan aktiviti perdagangan maritim yang hebat dalam tamadun ini. Aktiviti ini telah menjadikan asas ekonomi dan membawa kemakmuran ke pulau ini. Destinasi yang paling kerap mereka mendagang adalah Kepulauan Aegean, Mesir dan beberapa pelabuhan Asia Kecil. Dalam masa 3 hari, mereka boleh mencapai Delta Nil sebagai contoh, jadi
pertukaran barang terus-menerus. Tambahan pula, bandar yang terpentingnya pada masa itu adalah Knossos dan Festus kerana bandar tersebut mempunyai pelabuhan yang penting. Dari sana, kapal-kapal berlepas ke segala arah dan penuh dengan benda tembaka, seramik, minyak atau wain. Mereka juga berhak menghantar barang lebihan pertanian dan tekstil atau produk kayu mereka. Daripada ke negara yang mereka ini diniagakan, mereka memperoleh bahan mentah yang tidak terdapat di pulau itu seperti biji timah. Dalam sektor pertanian, orang Minoan telah berjaya mengatasi kesulitan yang dimainkan oleh orografi pulau ketika membangunkan pertanian. Mereka telah menanam tanaman buah-buahan dan gandum. Oleh itu, mereka memperolehi banyak gandum, buah zaitun, buah anggur serta pokok buah-buahan. Seperti di seluruh Mediterranean, zaitun dan buah anggur adalah sumber kekayaan yang besar kerana buah-buahnya digunakan untuk membuat minyak dan wain yang kemudiannya dijual di negara-negara lain di kawasan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhazira binti Zaidi dan hari ini saya akan membentangkan tentang ciri keagamaan bagi tamadun Minoan. Okey, di mana sejarah budaya Minoan ini mempunyai aspek dari segi keagamaan yang telah memberikan banyak permasalahan kepada penyelidik. Namun, penyusunan teologi dan juga proses ritual mereka masih tidak dapat diketahui sehingga kini. Dan secara umumnya bertentangan dengan apa yang berlaku dalam agama Mesir, di mana mereka ini lebih memberi perhatian kepada mereka yang masih hidup berbanding yang telah mati. Dan hasil penemuan daripada topik ini mendapati hampir kesemua penemuan di istana menjadikan pakar berpendapat bahawa mereka itu mempunyai pusat kultus. Okay, hasil juga mendapati bahawa mereka mempunyai dewa tertinggi yang dipuja oleh tamadun ini, iaitu Ibu Bumi. Okay, untuk ciri pertama keagamaan bagi tamadun Minoan adalah Dewi, di mana Dewi ini merupakan makhluk yang dipuja sebagai makhluk suci yang umumnya mempunyai kekuatan yang besar ataupun makhluk-makhluk yang dianggap bijak dan juga disegani serta dianggap hormat oleh para pemuja. Dan dewa muncul dalam beberapa bentuk, biasanya dalam bentuk manusia ataupun haiwan. Okay. Agama bangsa Minos ni lebih memuja Dewi dengan pendeta perempuan berbanding lelaki sebagai penghubungnya. Bagi bangsa Minos, terdapat patung pendeta perempuan dalam budaya mereka dan juga lukisan dinding yang dikenali sebagai lukisan dinding fresko, di mana lukisan ini menampilkan lelaki dan perempuan yang terbabit di dalam satu olahraga melompat lembu, yang membuatkan para penyelidik menyimpulkan bahawa lelaki dan perempuan memiliki status sosial yang sama dalam sistem sosial Minos, dan mereka juga didapati sistem warisnya adalah matrilineal. Dan berikut merupakan dinding fresko yang menampilkan banyak berbagai jatina yang dibezakan dengan warna kulit, di mana lelaki mereka gambarkan dengan memiliki kulit berwarna coklat kemerahan, sementara perempuan memiliki kulit berwarna putih. Perbezaan antara ahli sejarah dibentangkan apabila mereka menganalisis angka-angka feminin yang dijumpai. Bagi sesetengah orang, ia akan menjadi perwakilan para imam, sementara yang lain mengesahkan bahawa mereka adalah versi yang berbeza daripada dewa yang sama, seperti dewa ibu, kesuburan, lady of animals, pelindung rumah, pelindung tanaman dan sebagainya. Walau bagaimanapun, mereka mendapati bahawa pentingnya Ibu Dewi dan kultus kesuburan dibangunkan di sekeliling mereka. Dan perwakilannya yang paling tipikal adalah Dewi Ular yang juga dikenali sebagai Lady of the Labyrinth. Seterusnya, ciri keagamaan kedua bagi tamadun Minoan adalah lompatan lembu jantan. Lembu jantan merupakan simbol utama peradaban Minoan dan parti di mana akrobatik dilakukan dengan binatang itu sebagai keagungan perayaan mereka. Mizbah Minoan juga sering dimahkotakan dengan tanduk penyucian dan mempunyai kepentingan agamanya itu sendiri. Dan berikut merupakan lukisan dinding lompat banting ataupun lompatan jantan yang ditemukan di situs Kronos, yang menunjukkan bahawa terdapat suatu olahraga ataupun ritual keagamaan melompati seekor lembu jantan ataupun banting, di mana menunjukkan figur manusia berkulit gelap adalah lelaki dan yang berkulit terang adalah perempuan.
Ciri ketiga keagamaan bagi tamadun Minoan adalah pengorbanan manusia ataupun ritual. Di mana terdapat sesetengah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa orang Minoan ini mengamalkan upacara keagamaan pengorbanan manusia ataupun proses ritual yang masih tidak dapat dikenal pasti sehingga kini. Dan hasil kajian dan penubuhan, bukti yang telah ditemui sebagai ritual ditemui di 3 tempat keagamaan pulau yang masih tidak dapat dipastikan oleh para pekaji, dan mereka juga masih tidak dapat memastikan kepentingan ritual ataupun pengorbanan manusia yang mereka lakukan. Antara mitos ataupun contoh yang menggambarkan terdapatnya upacara pengorbanan manusia ataupun ritual ini adalah Minotaur, iaitu yang tinggal di dalam labirin, di mana ianya terselamat daripada proses pengorbanan manusia yang dikehendaki oleh Raja Minos daripada Athens. Dan setiap 9 tahun, Athens akan menghantar 7 gadis muda dan anak lelaki untuk dikorbankan. Dan pada masa ini, Theseus, iaitu anak kepada penguasa Aegean Attica, pergi ke kereta dan membunuh raksasa dengan bantuan Eridan, anak perempuan Raja Minos. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afzan binti Nazari, A168409. Seterusnya akan membentangkan tentang seni bina tamadun Minoan. Seni bina pertama dalam tamadun Minoan ini ialah Istana Minoan. Terdapat banyak istana Minoan yang telah dijumpai, tetapi 5 istana utama dalam tamadun ini adalah Istana Galatas, Istana Malia, Istana Phaetos, Istana Knossos dan Istana Zakros. Keistimewaan istana Minoan ini ialah saiz ukuran keseluruhan istananya. Ia dikatakan meliputi beberapa ribu meter persegi. Selain itu, ketinggian bangunan istana juga dikatakan sangat mengagumkan kerana boleh mencapai bangunan 4 tingkat pada masa ini. Istana-istana pada zaman tamadun Minoan ini dikatakan digunakan sebagai tempat kediaman golongan diraja dan golongan agamawan. Namun demikian, istana-istana ini masih terbuka kepada rakyat mereka. Terdapat banyak cap mohon besar, amfora dan tablet arkib yang dijumpai pada zaman tamadun Minoan ini. Ini menunjukkan bahawa pada zaman ini, istana digunakan sebagai pusat dagangan dalam dan luar negara juga. Seni bina kedua dalam tamadun ini ialah kolom Minoan. Kolom Minoan ini adalah satu lagi sumbangan khas daripada tamadun ini. Ini kerana kolom ini adalah sejenis lajur yang lebih luas di bahagian atas daripada bahagian bawahnya. Ia juga dikenali sebagai lajur terbalik, dan tiang seni bina tamadun ini dibina secara unik dan mudah dikenali sebagai Minoan. Tiang seni bina ini juga diperbuat daripada kayu dan tidak menggunakan batu. Ia juga dikatakan dibina secara meruncing ke bawah. Tiang-tiang ini diletakkan di atas pangkalan batu yang mempunyai puncak yang besar, kini lebih dikenali sebagai cushion capital. Orang Minoan mengecat lajurnya berwarna merah terang dan puncak sering dicat dengan menggunakan warna hitam. Seterusnya ialah metalurgi. Metalurgi adalah satu bidang dalam kejuruteraan bahan yang mengkaji sifat fizik dan kimia seperti unsur bahan logam. Dalam tamadun Minoan ini, tamadun ini memperoleh kemahiran yang hebat dalam pembuatan alatan logam. Walau bagaimanapun, ketika tamadun ini logam masih belum ditemui, maka penduduk pada tamadun ini menggunakan bahan-bahan daripada gangsa, emas, perak untuk membuat alatan besi mereka. Selain itu, dalam tamadun Minoan ini juga, perhiasan mereka dikatakan antara perhiasan yang terbaik dalam banyak-banyak tamadun lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Farah Elina binti Nur Nasran, A171689. Saya akan menerangkan atau menceritakan tentang bagaimana berlakunya kejatuhan tamadun Minoan ataupun tenggelamnya tamadun Minoan. Pada 5,000 tahun yang lalu,
Kaum Minoan ni adalah tamadun agung Eropah yang pertama yang bermula di Kepulauan Crete. Penduduknya dinamakan sempena legenda Raja Minos yang merupakan kaum Eropah purba yang pertama yang menggunakan bahasa penulisan dikenali linear A, dan kaum purba yang pertama yang membina jalan batuan. Kaum Minos ni adalah masyarakat yang mempunyai kepakaran artisan serta kesenian yang tinggi, dan mereka juga memiliki kepakaran kejuruteraan awam yang cekap. Kaum Minoan ni adalah bangsa pelaut dan pembina kapal laut yang terbaik, dan mempunyai empayar maritim yang tersangat luas di Mediterranean yang bersaing dengan empayar Mesir kuno. Kaum ni adalah agak misteri kerana mereka menyembah rahib wanita kultus ula dan mengamalkan ritual pengorbanan manusia yang amalannya berasal dari Iran purba, dan ini menjelaskan mengapa budaya kaum Minoan agak berbeza dengan tamadun Yunani yang muncul selepas mereka. Amalan dan ritual yang berbeza ni melahirkan kisah mitos Yunani mengenai makhluk separuh manusia, separuh lembu yang memakan daging manusia. Tapi masa tengah-tengah puncak kegemilangan peradaban dan kekuasaan Empayar Minoan ni, masyarakat dan tamadun Minoan lenyap dalam lipatan sejarah, dan lenyapnya tamadun ni telah membingungkan sejarawan buat bergenerasi lamanya sehingga sekarang. Di Pulau Santorini, iaitu 70 batu di utara Crete, adalah terletaknya kota pelabuhan Akrotiri Minoan, iaitu tempat di mana lukisan dinding yang ditemui menggambarkan gaya kehidupan masyarakat purba Minos yang dikelilingi haiwan ternakan serta petani menuai zafran. Tapi masyarakat Minoan ni membina penempatan kota mereka di atas sebuah kepulauan yang berisiko, iaitu berhampiran gunung berapi Terra. Pada 1600 sebelum Masihi, Akrotiri Minoan ni telah digegarkan dengan gempa bumi yang kuat, dan tak lama lepas tu letusan gunung berapi Terra berlaku, dan lebih 10 juta tan habuk, gas beracun dan batu-batuan dihamburkan ke ruang atmosfera. Tapi walaupun lokasi Crete ni hampir dengan gunung berapi tu, sisa-sisa letusan Terra tak kena pun sebahagian kota-kota utama Minoan. Jadi pakar arkeologi kini pula faham apa yang terjadi setelah berdekad lalu selepas letusan tu berlaku. Antara penemuan terkini adalah sebuah patung di Palai Castro yang ditemui bersama lapisan arkeologi setelah kemusnahan peradaban Minoan. Ia diperbuat daripada gading berkepala ular diselaputi emas dan merupakan hasil kesenian bermutu tinggi peradaban Minoan yang telah dirosakkan melalui vandalism. Bukti-bukti lain, bukti-bukti keganasan dan keganasan lain turut juga ditemui di lokasi-lokasi lain di sekitar kepulauan itu. Jadi salah seorang pakar arkeologi berpendapat bahawa terdapat juga bukti keganasan lain yang ditemui di tanah perkuburan Cina di Chania, kerana terdapat mayat-mayat di sana
yang adalah dari zaman kacau bilau dalam sejarah tamadun Minoan. Jadi akhirnya sejarah kelenyapan tamadun Minoan ni telah terjawab 5,000 tahun lepas berlaku bencana alam yang besar dan ombak yang besar telah menenggelamkan tamadun Minoan. Itu sahaja kisah berlakunya tenggelamnya tamadun Minoan. Terima kasih.